Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Aiman bin Muhammad Amran dan saya ingin mengambil masa anda dalam beberapa minit untuk memperkenalkan serba sedikit mengenai diri saya. Saya berasal dari Setia Alam, Selangor dan dilahirkan di Hospital DEMC Shah Alam. Saya merupakan anak pertama dari 2 orang adik-beradik. Saya mempunyai seorang adik perempuan. Ayah saya pula bekerja sebagai seorang jurutera di syarikat British Petroleum, manakala ibu saya adalah seorang juru audit di Yayasan Selangor. Saya merupakan seorang pelajar dari SMK Setia Alam dan telah menamatkan pelajarannya di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia SPM dengan keputusan 4A 4B 1C. Kini saya telah melanjutkan pelajaran saya di Kolej Matrikulasi dengan mengambil jurusan Sains Hayat dan mendapat keputusan PNGK 4.0 dan MUEK Band 6. Saya berminat untuk menyambung pelajaran dalam bidang doktor perubatan di Universiti Malaya kerana minat saya yang mendalam untuk meneroka bidang ini secara meluas. Malah, minat saya terhadap subjek biologi dan kimia juga mempengaruhi diri saya untuk menyambung pelajaran dalam bidang perubatan ini. Saya juga berminat untuk mengenali dan mempelajari anatomi manusia, merawat penyakit-penyakit berbahaya serta mengetahui 1001 masalah kesihatan tentang manusia. Pertama, reputasi universiti yang baik. Saya sedia maklum bahawa UM merupakan universiti nombor 1 terbaik di Malaysia. Kedudukan 27 di Asia dan 146 di dunia. Employability pelajar juga tinggi iaitu 80%. UM telah melahirkan tokoh-tokoh yang penting pada hari ini seperti Dr. Tun Dr. Mahathir, Dr. Zaki Aziz, Profesor Diraja Ungku Aziz dan ramai lagi. Hal ini membuktikan bahawa universiti ini mampu menjadi platform yang baik bagi mengembangkan potensi pelajar-pelajar. UM juga diiktiraf sebagai universiti penyelidikan premier di Malaysia dan Asia serta dikenali di serata dunia. Malah, setengah kursus turut diiktiraf oleh badan-badan akreditasi antarabangsa. Yang kedua, kemudahan lengkap dalam universiti. Di UM, saya dapati bahawa terdapat pelbagai kemudahan yang ada seperti perpustakaan yang efisien dan selesa, bas dalam kampus, bas shuttle semasa peperiksaan, masjid untuk solat Jumaat, hospital, klinik pelajar, ATM, bank Islam, stadium, gelanggang serbaguna, outdoor gym, kolam renang, kayaking, tasik untuk beriadah, rumah pokok, kedai buku dan gerai makanan yang sangat murah. Kelengkapan yang serba lengkap ini menarik minat saya untuk melanjutkan pelajaran di sini. Terakhir pula, yang ketiga, ada peluang belajar di luar negara. Saya juga mendapati bahawa hubungan baik antara UM dengan pelbagai universiti antarabangsa membolehkan pelbagai program pertukaran pelajar dan sama program ditawarkan kepada pelajar UM. Bukan itu je, 70% kos akan ditanggung oleh UM. Saya mengetahui bahawa sekiranya keputusan seseorang pelajar itu 3 pointer ke atas, pelajar itu boleh membuat permohonan untuk memohon program pertukaran pelajar ke mana-mana universiti yang bekerjasama dengan UM. Melalui program doktor perubatan ini, saya dapat mempelajari banyak perkara baharu, terutamanya yang melibatkan fizikal atau tubuh badan manusia. Bidang ini juga banyak menjurus kepada pengenalan organ di dalam badan manusia, jenis-jenis penyakit dan sel serta banyak lagi. Saya juga akan mempelajari bagaimana cara membantu pesakit dengan memberi nasihat rawatan kepada pesakit dan memberi preskripsi ubat yang betul. Dalam bidang ini juga saya akan mempelajari dan mengkaji anatomi manusia dan bagaimana tubuh badan kita akan memberi reaksi dan sentiasa terhadap pengambilan sesuatu ubat. Saya juga akan lebih mengetahui cara untuk memastikan sesuatu ubat itu selamat atau tidak untuk diambil dan mempelajari dengan lebih mendalam mengenai kandungan bahan yang terdapat dalam sejenis ubat itu. Antara asbab
mengapa pihak Encik Tuan perlu mengambil seorang seperti diri saya ialah saya memiliki pelbagai kekuatan. Antara kekuatan diri saya ialah saya mempunyai kekuatan untuk menghafal sesuatu perkara, kebolehan untuk multitasking dan mampu untuk berfikiran jauh. Selain itu, saya juga seorang yang berdisiplin dan sentiasa menepati masa. Tidak lupa juga, saya seorang yang tidak mudah berputus asa dan akan membuat sesuatu pekerjaan atau tugasan yang diberikan dengan bersungguh-sungguh serta rasa penuh tanggungjawab. Di samping itu, saya juga aktif melibatkan diri dalam pertandingan ko-kurikulum dan ko-akademik sejak di bangku sekolah sehingga kolej lagi. Sikap tanggungjawab saya yang tinggi lagi terselah telah memberi peluang kepada saya untuk menjadi seorang pengawas sekolah pada tahun 2018 dan saya pernah juga menerima anugerah pelajar disiplin. Saya juga pernah menyandang jawatan dalam kelab dan persatuan seperti AJK Bola Balik, AJK Bola Sepak, AJK Pengakap dan Bendahari Persatuan Bahasa Melayu. Saya juga berpengalaman dalam bekerja kerana saya pernah bekerja sebagai retail assistant di Family Mart. Dan akhir sekali, saya juga pernah menerima anugerah tali pinggang putih dalam silat seni gayung. Tujuan dan matlamat saya memilih dalam program yang ingin saya ceburi ini adalah untuk menimba ilmu sebanyak mungkin dalam bidang doktor perubatan dan memberi manfaat kepada orang lain dengan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yang berdedikasi bersemangat wajah dan saya jamin anda tidak akan menyesal sekiranya pihak Tuan mengambil saya. Akhir kata dari saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana pihak Tuan sanggup meluangkan masa untuk mendengarnya. Sekiranya Tuan berminat dengan resume saya, pihak Tuan boleh hubungi melalui 014-908-1789 atau laman sosial yang tertera di skrin. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, perlembagaan ialah undang-undang atau peraturan negeri dasar pemerintahan negeri Malaya bersatu padu dalam maksud mencapai kemerdekaan. Tapi bagaimana perlembagaan ini dapat diaplikasikan dalam sebuah kelab atau persatuan di kolej? Fungsi perlembagaan adalah sebagai panduan dan pendoman untuk menggerakkan sesuatu pertubuhan berkenaan. Selain itu, perlembagaan boleh melicinkan perjalanan sesuatu pertubuhan atau kelab kerana ia sebagai rujukan apabila timbul sesuatu masalah. Antara ciri perlembagaan yang dapat diaplikasikan dalam sebuah kelab atau persatuan di kolej adalah cara-cara pelajar memilih pemimpin dalam sesebuah kelab atau persatuan. Para pelajar akan melakukan undian untuk memilih pemimpin. Sebagai contoh, di kolej matrikulasi, para pelajar akan memilih pemimpin daripada kalangan pelajar yang bertanding melalui pilihan raya. Hasil daripada undian para pelajar, pihak kolej dapat menubuhkan sebuah organisasi yang bertanggungjawab dan berkaliber. Sekian, terima kasih.